seciput je mungkin boleh lah kot. Macam ni pun dah berpeluh macam mana. Macam ni pun dah tercungap macam mana. Alamak, semut. Uish. Nak buat tapping tu, lala macam tu juga. Nampak macam dah sompek. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton Wah Outdoor Channel. Semoga berinformasi, semoga terhibur. Hari ini Wah akan buat field test untuk kapak ni, kapak Ganzo Firebird dengan model FS01YE. Kita tengok apa akan berlaku selepas ini. Wah akan buat 3 ataupun 4 test. Completely 4 test yang Wah akan buat. Mula-mula Wah akan buat feather stick ataupun bunga jarau. Kedua, Wak akan buat chopping untuk memotong kayu. Ketiga, Wak akan buat splitting, iaitu kita akan belah kayu. Dan yang last, kita akan buat bunga jarau balik supaya kita nak tengok ketajaman dia boleh maintain ataupun tak boleh maintain. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa sila subscribe pada Wak Outdoor Channel dan tekan butang like. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Wah Outdoor Channel. Okey, sekarang ni Wah nak cerita. Wah ada buat penambahbaikan sikit pada kapak ini, di mana Wah tambahkan 2 benda seperti yang Wah pernah katakan di video sebelum ini, iaitu pertama, Wah buat tali loop kat sini supaya kita boleh masukkan tangan. Nak pusingkan pun boleh, tak nak pusingkan pun tak apa. Supaya apabila kita memotong nanti, tidak ada chances untuk terlepas. Andai kata terlepas pun, dia still ada pada tangan kita. Bukan terbang-terbang ke mana-mana, terutamanya kalau ada orang di sekeliling. Yang kedua adalah Wak tambahkan tali kat sini. Tali kat sini Wak tambahkan. Ada 2 reason. Satu, andai kata Wak potong dan dia terlajak, dia akan menghentam tali, bukan menghentam directly pada kita punya handle, supaya dia dapat jaga handle. Kedua, tujuannya adalah andai kata Wak potong kayu dan nak ikat kayu tu untuk bawa balik ke base camp, kita boleh gunakan tali ni saja. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kat sini hari ni Wak nak tunjukkan Wak berada di Sungai Pertak. Dikelilingi oleh sungai. Kita ada sungai kat sini yang cantik, airnya jernih, boleh diminum, boleh dimasak, tidak ada masalah. Okey, kita akan buat test kejap lagi. Kita naik ke atas pula. Kita akan buat satu test yang pertama untuk kapak Ganzo Firebird ini, iaitu kita membuat test membuat bunga jarau. Okey. Kenapa kita nak buat bunga jarau? Satu adalah tujuannya untuk kita jadikan dia bahan sebagai pemula api lah, untuk jadikan bahan pemula api. Dan juga sekarang ni kita nak test kapak ni sebagai nak uji ketajaman dia. Dia cukup tajam tak untuk buat bunga jarau? So kita akan cuba. Cuba tengok Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tapi sebelum tu, diingatkan Wak bukan pakar menggunakan kapak. Ini adalah antara kapak-kapak pertama Wak, dan antara kali-kali pertama ataupun awal-awal Wak menggunakan kapak. So kalau ada yang salah, ada yang silap, tolong betulkan ya. Terutama pada pakar-pakar lah. All timer. Ini dia, kita buat bunga jarau. Alamak, terputus. Memerlukan sedikit force. Allah. Okey. Okey. Sama ada jenis kayu ataupun kurang tajam ataupun
teknik yang salah. Siapa yang tahu tolong ceritakan ya. Sila komen kat bawah tu. Oh, agak sukar. Sebenarnya Wak jarang buat bunga jarau ni. Tapi kita cubalah. Okey. Rasanya cukup kali ni. Ini dia bunga jarau yang buat kali ni. Seciput je, mungkin boleh lah kot kalau nak buat pemula api. Alright. Ini test pertama, agak sukar. Dia terasa tajam tapi mungkin tak cukup tajam untuk membuat bunga jarau lah. Dan juga mungkin ketebalan dia ataupun angle of grinding dia ni yang mungkin dalam sudut 30 darjah ni kot, mungkin tak sesuai untuk bunga jarau. Bunga jarau mungkin dia memerlukan angle dalam 15 ke 20 darjah dia punya sengit dia lah. Mungkin otai boleh tolong cerita dengan Wak lah macam mana. Penat juga berpeluh juga. Itu dia test yang pertama. Dan kita akan buat test memotong kayu. Mana pula kayu ni? Kayu ada di sana. Nanti kita akan ambil kayu dan akan buat test yang kedua untuk chopping ataupun memotong kayu. Stay tune. Tunggu sekejap, jangan ke mana-mana. Subscribe. Okey. Ini dia test yang kedua untuk kita memotong kayu ataupun chopping. Sebagai keselamatan, kita masuk tangan pada loop. Okey. Awak akan pusing satu kali dan pegang. Kita akan memotong kayu ni. Right. Jauh sikit boleh nampak tak? Terdekat sikit. Jauh sikit. Okey. Kat sini kita tengok macam mana dia punya akurasi. Ush. Right. Berapa kali tertekan tu? 3 kot. 3 atau 4. Not bad. Dia patah. Bukan terputus dia patah. Mungkin sebab momentum berat badan kepala kapak ni membuatkan dia mudah patah. Kita akan cuba memotong lagi sekali. Kalau awak potong ni, awak akan lebihkan sikit panjang badan handle kapak ni. Kita cuba. Di sini lebih kurang. Nanti awak cerita kenapa awak potong panjang dia lebih kurang panjang handle dia lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 2 kali. Not bad. Mungkin keadaan kayu ni yang reput kot. Okey, itu test yang kedua. Tak apa, kita cuba lagi sekali kot. Okey, panjang ni kat sini. Miss. Okey, not bad. Patah. Dia bukan putus. Dia patah. Mungkin sebabkan berat dia. Alright. Mungkin kalau kayu yang lebih keras ataupun kayu lebih liat, dia mengambil masa lah untuk kita potong. Okey, itu test yang kedua. Nanti kita tengok, kita akan cerita apa keputusannya. Sekarang kita akan buat splitting. Sekarang kita akan buat test yang ketiga, iaitu kita akan buat splitting atau kita membelah kayu. Awak akan cuba ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sama juga kita akan masukkan loop. Okey, alright. Kita cuba. Adakah kayu ni sesuai? Cuba je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat tap. Duk, sorry. Astaghfirullahaladzim. Okey. Teruskan. Okey, not bad.
Orang tak ada pengalaman macam ni lah potong kayu. Tak boleh. Kita tap sikit. Payah juga Kalau macam ni terus boleh tak? Okey, ni kenapa tujuan dia lebih panjang. Supaya kat sini tengok ada gap antara jari dengan kayu. Kat sini jendol ni ada groove kat sini ni. Dia akan protect lah, menyebabkan kita protect ketemu jari. So kalau kita hentak, tak jadi masalah. Okey. Cantik. Boleh potong. Cuma Wak je yang tak pandai. Lagi sekali. Kita tap sikit. Dia kalau tap macam tu memang biasanya miss lah. Allahu Akbar. Macam ni juga akhirnya. Okey, cuba. Dia nak akutkan macam ni. Macam ni kita letak dan kita ketuk macam ni. Tapi tak menjadi, tak pandai. So kita swing je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pandai. Lagi sekali. Kita cuba. Miss lagi. Okey. Okey, dia ada crack. Ni sepatutnya lah kita nak dapat crack ni sebenarnya. Dan sekarang alamak, semut. Uish. Ni semut gigit. Okey, belah sini pula kita tap lagi slowly. Payah jugalah nak buat yang teknik. Kononnya belajar daripada YouTube. Nampak dia orang buat senang, kita nak buat payah. Lala macam tu juga. Okey. Tu dia. Kayu yang kedua. Macam ni pun dah berpeluh macam mana? Macam ni pun dah tercungap macam mana? Cuba tengok kayu ketiga. Langsung pecah. Tak boleh lah. Main tap ni tak menjadi. Wanjut je satu kali lah. Boleh lah. Tapi sebelum tu kalau kita nak potong macam ni, make sure bawah dia jangan batu. Kita lapikkan kayu supaya nak jaga mata ni lah. Nampak macam dah sompek. Okey, last satu batang ni. Kita cuba buat tap jugalah, macam kat YouTube tu. Jadi ke tak jadi? Jadi lah. Okey, split. Wah, yang last baru cantik. Alright. Okey, cuba yang ni. Kita tap. Pecah. Okey. Not bad. Mana tadi? Ni sudah. Kita cuba lagi tap. Pecah. Kayu dah agak rapuh. Nak dapatkan dia punya ni agak susah. Okey, split.
Not bad. Okay. Kita cuba yang ni, split lagi. Pecah. Lagi sekali. Pecah. Pun tak apa. Tengok, masalahnya kalau kita cuba terus hentak dia, kita terus hentak, chances untuk dia lari ke kanan atau ke kiri akan lebih tinggi. That's why kita tap. Ini yang kita belajar daripada YouTube lah. Kita cuba lagi, kita main tap. Okay, masalahnya main tap ni, kita nak sampai dia boleh melekat. Sampai dia boleh melekat macam ni. Kalau dia betul melekat kuat, kita boleh terus senjut. Kita cuba lagi. Nak mahirkan ni, sambil-sambil nak mahirkan buat tap. Miss. Miss. Marah. Lantak kau. Itu dia. Ujian yang ketiga, kita membuat splitting kayu. Alright, nanti kita buat conclusion. Macam mana? Kita masuk ujian yang last. Kita buat bunga jarau balik. Nak uji balik ketajaman setelah dia membuat kerja. Okey. Kita masuk kepada test kita yang keempat, iaitu membuat bunga jarau juga untuk menguji ketajaman kapak ini. Hanya pisau-pisau ataupun blade-blade yang tajam sahaja dapat menguji dengan baiklah. Macam tadi, ini had kita buat bunga jarau tadi macam ni. Sekarang kita buat di belah hujung lagi satu. Kita tengok macam mana. Okey ke tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Cuba lagi. Kita cuba lagi sikit. Okay. Buat pergi ke situ Kita tengok. Ini yang mula-mula kita buat. Ini yang second kita buat. Nampaknya hampir sama. Dia punya kesusah payahan pun nampak hampir sama. Okey. Itu dia test yang keempat. Okey. Itu dia test yang keempat. So sekarang kita nak tengok, kita buat kesimpulan daripada test yang pertama, kedua, ketiga dan empat. Kita buat conclusion kat tepi sungai kot. Dapat tengok pemandangan tepi sungai. Cheers. Okey, kita akan buat kesimpulan tentang kapak Ganzo Firebird FSA 01YE. Kita telah buat 4 test. Test pertama adalah kita membuat bunga jarau. Test kedua kita telah membuat chopping atau potong kayu. Dan test ketiga adalah kita membuat splitting. Dan test keempat kita buat bunga jarau balik untuk memastikan tahap mana ketajamannya. Okey, untuk makluman, Wak bukan profesional Wak bukan pengguna kapak profesional. Wak hanya user yang baru nak berjinak. Tapi ini pendapat Wak Pertama, pada test pertama kita membuat bunga jarau ini dengan susah payah, dengan tak ada pengalaman yang banyak membuat bunga jarau ni. Ini hasilnya. Bolehlah kata orang ciput-ciput macam ni dengan susah payah. Bukan senang. Tapi hasil yang pertama
sama dengan hasil yang kedua. Wak tak tahu yang macam mana. Tapi inilah menggunakan teknik. Mungkin teknik Wak salah ke, siapa yang tahu tolong betulkan macam mana kita gunakan. Not easy. Yang kedua, kita membuat chopping tadi, dia boleh patah dalam 3-4 kali pukulan. Yang Wak dapat rasakan punca dia patah adalah berat kepala dia, berat kepala kapak ini membuatkan dia patah. Bukan dia terputus, dia patah. Senang cakap, dia membantu jugalah. Tapi ada kesan takikan yang kuat, okey kesan dia. Okey, untuk yang ketiga, kita test buat splitting. Ini dia hasil splitting. Payah juga sebenarnya nak guna kapak. Kan nak split pun susah. Mungkin teknik Wak lah. Mungkin teknik Wak salah. Tapi hasil dia macam ni. Once dia dah terbelah dua, senang untuk kita kepakkan dia. Prap. Sampai dia kepak macam ni. Mudah berbanding dengan parang. Ini ada kelebihan dia lah. Cuma untuk dapatkan dia, nak buat tapping tu, Wak punya personally cakap payah untuk dapatkan lah. Tak tahu sama ada tak cukup tajam untuk dia grip ataupun macam mana. Itu yang ketiga. Tapi ini hasilnya boleh membantu. Basah pula kayu ni jatuh. Dan last kali bila Wak bunga jarau, untuk ketiga, untuk memastikan ketajaman dia. Ketajaman dia hampir sama, sebab rasanya pun sama. Kesusah payahannya nak buat bunga jarau pun sama, susah macam ni. Dan Wak sekarang ni tak dapat nak bezakan yang mana satu Wak buat dulu. Sama aja lebih kurang. Itu kesimpulan dia. Bagi Wak, kapak ni boleh pakai. Okey, sebelum tu tadi Wak ada cerita dia ada chipping sikit. Dia ada macam micro chipping kat sini. Setelah kita hentak, cuma sekarang tak berapa nampak pula. Tak berapa nampak pula dia punya chipping. Boleh pakai tak? Boleh lah pakai. Itu dia. Okey, terima kasih. Bye-bye. Okey. Kita dah sampai